Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan sambung chapter 9, Probability of Combined Events. Kita dah belajar 9.1 Combined Events, konsepnya 9.2 Dependent Events and Independent Events. Dan minggu lepas kita belajar 9.3 Mutually Exclusive and Non-Mutually Exclusive Events. Jadi pada minggu ini kita akan belajar Application of Probability Combined Events, subtopik 9.4. Okey, mari kita recap apa yang kita dah belajar dalam Dependent Events and Independent Events. So, kita tahu A and B are dependent events apabila event A affects the occurrence of event B. Sebagai contoh, choose 2 cards from a box that contains cards labeled with the letters B, A, I, K without replacement. Maksudnya dia ambil satu kad, lepas tu dia nak ambil kad yang kedua tu. Kad yang kedua tu kebarangkalian dia ataupun probability dia akan berubah sebab kad dia daripada ada 4 kad dia jadi 3 kad. Jadi probability yang pertama adalah 1/4 pada asalnya, tapi sebab dia tak replace balik kad tu, dia akan jadi 1/3 pada kad yang kedua. Okey. A and B are independent events apabila events A does not affect the occurrence of event B. Sebagai contoh, a fair dice is rolled twice and 6 is obtained for 2 times. Maksudnya, kalau awak baling dadu yang pertama, dadu yang kedua kebarangkalian dia masih sama. Sebab jumlah nombor di atas dadu tu tidak berubah. Akan jadi 1/6 darab 1/6. Jadi kita dapat lihat, dalam dependent dengan independent events ini, kita menggunakan multiplication rule of probability. Macam tadilah, dadu tu dibaling 2 kali and 6 is obtained for 2 times. So, probability of obtain 6 for 2 times is equals to 1/6 times 1/6 equals to 1/36. Okey, seterusnya kita ada mutually exclusive events dan non-mutually exclusive events. Di mana dalam mutually exclusive event ataupun non-mutually exclusive event ini kita menggunakan addition rule of probability. Okey, formulanya kalau addition rule ini, contohnya awak ada kebarangkalian probability of A or B. Mendapatkan A ataupun B. Dia punya formula adalah probability of A tambah probability of B tolak probability of A intersect B. Sebab apa? Sebab ini kalau awak masih ingat lagi minggu lepas, ini adalah bahagian yang bertindan. Jadi awak kena kira sekali saja. Kalau awak tak tolak, awak akan kira double. Okey, kalau dia OR, maksudnya dia adalah union. Okey, dalam mutually exclusive events, dia adalah event yang berlaku serentak, dia tiada pertindanan. Intersection ini adalah kosong. Jadi formulanya hanyalah probability of A tambah probability of B. Okey, kita tengok contoh. Contohnya, the example, X adalah nombor daripada 1 hingga 10. A number is chosen at random from set X. Probability of choosing the number 2 or an odd number. Maksudnya, dalam 1 hingga 10 tadi, awak ada nombor 1, 2, 3. Ini adalah sample space lah. Sample space. Sampai 10. Okey. Ada berapa nombor 2? Nombor 2 hanya ada 1. So, number 2, probability of getting 2 ada 1 daripada 10. Sebab daripada 10 nombor tu hanya ada 1 nombor 2. Probability of getting odd number adalah 1, 3, 5, 7 dan 9. Awak ada 5 nombor ganjil. Jadi 5/10. Dia kata probability of 2 or odd number, dia akan jadi tambah 1/10 tambah 5/10. Awak akan dapat 3/5. Okey, seterusnya mari kita lihat non-mutually exclusive events. Kalau non-mutually exclusive events,
awak ada probability of A tambah probability of B tolak kawasan yang bertindan ataupun yang intersect. Okey, contohnya example ni adalah X adalah nombor daripada 1 hingga 10. A number is chosen at random from set X. Probability of choosing a prime number or odd number. So, prime number, awak tahu nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri dan nombor 1. Jadi, antara 1 hingga 10 prime numbernya apa? Prime number adalah 2, 3, 5 dan 7. Ya? Sebab nombor lain macam 4 boleh bagi dengan 2, 6 boleh bagi dengan 2, boleh bagi dengan 3 dan sebagainya lah. So, prime number daripada 1 hingga 10 awak hanya ada 4. So, kebarangkalian untuk mendapatkan probability untuk dapatkan prime number adalah 4 daripada 10 nombor. Sebab nombor X hanya ada daripada 1 hingga 10. So, 4 ke 10. Okey, kebarangkalian untuk mendapatkan nombor yang ganjil. Nombor yang ganjil, awak ada 1, 3, 5, 7 dan 9. Jadi, awak ada berapa nombor ganjil? Awak ada 5 nombor ganjil daripada 10 nombor. Okey, sekarang ni awak kena tolak nombor yang bertindan. Jadi, nombor yang bertindan apa? Nombor yang bertindan adalah 3, 5, 7. Sebab tu awak kena tolak yang bertindan. Kalau tidak, awak akan kira nombor 3 tu nombor yang bertindan tu 2 kali. Jadi, awak akan dapat jawapannya 3. Okay, jadi hari ini kita akan belajar subtopik 9.4, Application of Probability of Combined Events. Okey, di dalam subtopik ini kita akan belajar untuk menggunakan dan apply semua knowledge daripada 9.2 dependent dan independent event dan daripada 9.3 mutually exclusive and non-mutually exclusive events. Ya, kiranya multiplication rule dengan addition rule. Okey, the best way untuk belajar subtopik 9.4 ini is through doing practice questions lah. Jadi hari ini kita akan buat beberapa example question yang akan test kita punya knowledge daripada 9.2 dan 9.3 yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, mari kita lihat example yang pertama. Example yang pertama, dia kata Lisa and Mina compete in a tennis tournament. The player who wins the first 2 sets will win the tennis tournament. The probability of Lisa winning any set is 4/9. Calculate the probability that the tennis tournament ends in 2 sets only. Okay, untuk buat benda ni, kita boleh mulakan dengan buat tree diagram lah. So, contohnya kita buat let L sama dengan Lisa win, event di mana Lisa menang, dan M Mina win. Okay, jadi kita buat tree diagram. Event dia adalah win first set, win second set, dan win third set. Ya, sebab dia kata ada 3 set kan. Lepas tu kita ada outcome. So, dalam yang set yang pertama, kita boleh ada Lisa sebagai pemenang ataupun Mina sebagai pemenang. Barangkalian untuk Lisa menang adalah 4/9. 4/9. Manakala untuk Mina menang adalah 5/9. Kenapa 5/9? Sebab 1 tolak 4/9 adalah 5/9. Ya. Okey, untuk set yang kedua, kita ada Lisa menang dan Mina menang. Sama juga, Lisa menang dan Mina menang. Disebabkan ini adalah independent event, kebarangkalian dia tidak affected. Jadi, dia masih sama. 4/9, 5/9.
Okay, kita ada set yang ketiga. Disebabkan set yang pertama dengan kedua ni Lisa dah menang, dia tamat dekat sini. Yang bawah ni pun sama. Mina menang the first two set, dia tamat dekat sini. Okay, yang akan masuk set yang ketiga kalau dia orang seri. Satu set Lisa menang, satu set Mina menang. So, kita masih ada Lisa menang dan Mina menang. Jadi, kebarangkalian dia masih sama sebab dia independent event. Sekarang kita boleh listkan outcome dia. Outcome yang pertama tadi, Lisa dengan Lisa. Lepas tu kita ada Lisa, Mina, Lisa. Lepas tu kita ada Lisa, Mina, Mina menang. Lepas tu kita ada Mina, Lisa, Lisa. Lepas tu Mina, Lisa dan Mina. Dan yang terakhir kita ada Mina menang kedua-dua set. Okay. Soalan kata, calculate the probability that the tennis tournament ends in 2 sets only. So, probability of ends in 2 sets. Maksudnya, probability dia adalah Lisa menang dua-dua ataupun Mina menang dua-dua. Barulah dia boleh tamat dalam 2 set. Jadi, bila awak tulis, probability of Lisa menang 2 set tambah probability of Mina menang 2 set. Okay, tip dia, kalau awak nak ke bawah, operasi dia adalah tambah. Kalau dia ke tepi, operasi dia adalah darab. Okay, macam ni kita nak tambah. Kita nak tambah Lisa dan Mina. So, kita tambah. Okay, kat mana kita nak guna darab tu? Seterusnya lah. Jadi, apakah probability Lisa dengan Lisa? Lisa dan Lisa adalah 4/9 dengan 4/9. Jadi, 4/9, sebab saya kata apa? Kalau di kanan, dia adalah darab. 4/9 darab 4/9. Kita tambah. Probability of Mina menang pula adalah 5/9 dengan 5/9. Darab 5/9. Awak masuk dalam kalkulator awak akan dapat 41/81. Senang saja. Okay, sekarang ni kita tengok B pula. B dia kata apa? Mina wins the tennis tournaments after competing in 3 sets. Okay, sekarang ni nak tengok set tu dia kena 3 set dan Mina menang set dalam ketiga-tiga tu. Jadi dia yang mana satu? Antara outcome awak tadi. Yang Lisa menang adalah yang Mina menang adalah yang ini dengan yang ini. Awak hanya ada 2 outcome yang mana Mina menang selepas 3 set. Okay. Awak bolehlah tulis probability of Mina wins after 3 set sama dengan probability of LMM tambah probability of MLM. Okay, sekarang ni LMM dengan MLM, apakah probability dia? Awak tengok balik. LMM macam ni, dia punya probability dia adalah 4/9, 5/9 dan 5/9. Jadi, awak letak awak letak kurungan 4/9 darab 5/9 darab 5/9 tambah, kalau MLM dia adalah 5/9, 4/9 dengan 5/9. Jadi 5/9 darab 4/9 darab 5/9. Awak masuk dalam kalkulator awak akan dapat